Trump membalikkan keadaan selepas senarai mengenai 42 pesawat Amerika yang musnah atau rosak di Timur Tengah mengejutkan Washington. Apa yang media anti-Trump cuba gambarkan sebagai penghinaan kini menjadi peluru politik terhadap mesin perang lama. Kerana pada hari Khamis ini, 21 Mei 2026, kes ini mendedahkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pesawat yang hilang. Ia mendedahkan pangkalan yang terdedah, keputusan yang tidak dijelaskan dengan baik, berbilion dolar dipertaruhkan dan struktur ketenteraan yang membiarkan askar Amerika terdedah sementara birokrat cuba mengawal versi rasmi. Sekarang, Trump memanfaatkan kerugian itu, mendedahkan Pentagon, memberi tekanan kepada sekutu dan sudah mula memperbaharui sepenuhnya seluruh industri perang Amerika yang berkuasa. Termasuk bajet $1,5 triliun yang menjadikan kemusnahan pesawat di Timur Tengah ini satu persoalan berat untuk sistem. Kemusnahan pesawat-pesawat itu adalah kekalahan Trump atau bukti bahawa dia mewarisi satu bom dan kini mempunyai kad yang sempurna di Kongres Amerika untuk merombak segala yang dia selalu inginkan dalam angkatan tentera. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam Standar Credibility, Milson Alves. Senarai pesawat itu menjadi bom politik kerana ia menyebut tentang jet pejuang, drone yang musnah, kapal terbang, kereta kebal, pesawat pengawasan dan peralatan sokongan yang terjejas semasa operasi Epic Fury. Laporan yang disebut oleh Kongres menunjukkan sekurang-kurangnya 42 pesawat hilang atau rosak, termasuk 24 drone MQ-9 Reaper. Kos anggaran operasi di Iran mencecah 29 bilion dolar, menurut keterangan pemangku pegawai pengawal Pentagon Julius Hersh. Dan angka itu masih belum merangkumi semua kerosakan di pangkalan Amerika yang diserang di Timur Tengah. Dan disinilah Trump mengubah keadaan. Siapa yang membina struktur ketenteraan yang begitu mahal, begitu meluas dan begitu terdedah kepada drone, peluru berpandu dan milisia? Trump boleh mengambil laporan ini dan mengubah skandal itu menjadi audit. Ia bukan lagi sekedar tentang sebuah pesawat yang ditembak jatuh atau drone yang hilang. Ia mengenai sebuah mesin perang yang sentiasa meminta lebih banyak wang, lebih banyak pangkalan, lebih banyak tentera, lebih banyak kontrak dan apabila tiba masa membayar harganya, cuba menolak semuanya kepada Presiden. Serangan brutal itu menunjukkan satu kelemahan yang telah dikritik oleh pihak kanan selama bertahun-tahun. Amerika Syarikat mempunyai kuasa tentera yang sangat besar, tetapi sebahagian daripada kuasa itu diletakkan di pangkalan yang mudah dijangka dalam jangkauan serangan yang murah dan diselaraskan. Musuh tidak perlu memenangi perang secara terbuka untuk menyebabkan kerugian. Cukup dengan menyerang landasan, hangar, tangki bahan api, pesawat yang sedang berhenti, drone dalam misi, atau pesawat sokongan. Trump kini mempunyai bukti praktikal bahawa perang moden menghukum pembaziran, birokrasi dan keyakinan yang berlebihan. Masalahnya ialah perang moden di mana sistem yang mahal boleh diserang oleh pertahanan yang lebih murah, milisia bergerak dan serangan yang diselaraskan. Trump boleh menggunakan kejutan ini untuk mempertahankan perubahan doktrin, kurang pendedahan yang tidak berguna, lebih banyak pertahanan wilayah Amerika, lebih banyak tekanan ke atas sekutu serantau, dan kurang cek kosong untuk birokrat perang. Bila kerugian akan muncul, elit yang sama cuba meletakkan semua kesalahan ke atas bahu Presiden yang mewarisi struktur ketenteraan yang mahal, besar dan bergantung kepada pangkalan harapan. Iran cuba menukar senarai pesawat itu menjadi propaganda. Teheran mahu menjual imej bahawa mereka telah menang, bahawa mereka telah menentang Amerika Syarikat dan kini mengawal rentak krisis di Teluk Parsi. Namun, perayaan itu sudah pun musnah. Apabila rejim Iran mempamerkan kerosakan terhadap pesawat Amerika, mereka juga menghalang. Presiden memberikan hujah untuk mengetatkan tindakan terhadap milisia, menuntut lebih banyak perlindungan daripada sekutu di Teluk, menyemak semula keselamatan pangkalan dan membenarkan tindak balas yang dikira. Rejim itu menyangka mereka hanya mendedahkan Trump, tetapi mereka juga mendedahkan ancaman sebenar yang mereka wakili terhadap pelayaran, terhadap Israel dan terhadap kehadiran Amerika di rantau itu. Bagi Trump, ini menguatkan hujah bahawa masalahnya bukan sekadar senarai pesawat. Masalahnya ialah rejim yang cuba menggunakan laut, peluru berpandu, drone dan milisia untuk menakut-nakutkan dunia. Rumah Putih boleh mengubah episod ini menjadi tekanan langsung ke atas Pentagon.
Bajet 1 triliun dan 1,5 triliun dolar Amerika Syarikat yang diminta oleh Trump untuk pertahanan pada tahun 2027 mengubah sepenuhnya tafsiran ini. Kerana ia menunjukkan bahawa kemusnahan 42 pesawat itu tidak membuat Amerika Syarikat terhenti, tetapi mempercepatkan pembaharuan yang sudah pun sedang berjalan. Rumah Putih mahu mengubah kejutan itu menjadi pembinaan semula kekuatan. Lebih banyak kapal, lebih banyak jet pejuang, lebih banyak drone, lebih banyak pertahanan peluru berpandu, lebih banyak teknologi angkasa lepas, lebih banyak pengeluaran industri dan lebih banyak perlindungan untuk tentera Amerika. Pentagon sendiri menganggap rancangan itu sebagai pelaburan generasi untuk mengukuhkan asas industri, memperluaskan sistem senjata utama, memperkuatkan rantaian bekalan dan meletakkan Golden Dome serta keunggulan drone. Dan penguasaan angkasa lepas berada di tengah-tengah fasa baharu ketenteraan Amerika. Trump tidak hanya bertindak balas terhadap serangan yang kejam itu. Dia menggunakan krisis ini untuk menukar kelemahan kepada kuasa, kemerosotan kepada pemodenan, dan kerugian kepada tekanan baharu ke atas sistem yang telah menyebabkan Amerika Syarikat terdedah. Serangan kejam itu menjadi titik perubahan. Kemusnahan pesawat-pesawat itu menjadi kejutan yang membuka persaingan yang lebih besar. Kesan itu turut dirasai oleh sekutu-sekutu, negara-negara. Apa yang sedang berlaku? Israel dan rakan-rakan tentera Amerika Syarikat menyedari bahawa peperangan moden telah berubah. Tidak cukup hanya memiliki pesawat paling mahal, drone paling canggih atau pangkalan paling maju. Perlu melindungi landasan, hangar, radar, tangki bahan api, kapal sokongan dan laluan logistik. Trump boleh menggunakan realiti ini untuk menuntut supaya sekutu menanggung lebih banyak kos, memperkuat pertahanan mereka sendiri dan berhenti bergantung hanya kepada kuasa Amerika. Untuk mengawal krisis rantau yang juga mengancam kepentingan mereka. Kehilangan pesawat-pesawat itu menunjukkan bahawa perang tidak boleh terus diuruskan oleh birokrat yang menyembunyikan kos, oleh jeneral yang mengelak soalan-soalan sukar dan oleh pengulas yang hanya mengingati askar apabila mereka mahu menyerang Trump. Sekarang Presiden berdepan krisis sebenar dengan angka sebenar, kos sebenar dan akibat yang sebenar. Pada 20 Mei, tentera Amerika Syarikat menaiki kapal tangki MT Celestial Sea yang berdaftar di bawah bendera Iran di Teluk Celestial Sea yang de bandeira iraniana no Golfo de Oman. Yang pertama melanggar sekatan Amerika. Kapal itu ditembak dan kemudian dibebaskan dengan arahan untuk menukar laluan. Ini mengubah nada cerita. Sementara pihak lawan bercakap tentang panik. Operasi itu menunjukkan Trump mengekalkan tekanan ke atas logistik Iran, mengawal laluan, menguji sekatan dan menjelaskan bahawa Teheran tidak akan menukar kehilangan pesawat kepada kemenangan politik tanpa membayar harga dalam perdagangan maritim. Rejim itu tahu bahawa sekatan Amerika ke atas pelabuhan Iran menekan ekonomi dan memberi tekanan kepada keupayaannya untuk menggerakkan minyak, kapal dan bekalan. Dia membiarkan tekanan berkesan di bahagian yang paling menyakitkan, di laluan maritim, dalam hasil pendapatan rejim dan keupayaan Teheran untuk mengekalkan perang. Iran meraihkan terlalu awal. Dengan mendedahkan, mengeksploitasi dan menggunakan senarai pesawat itu sebagai propaganda, Teheran juga membantu Donald Trump menunjukkan kepada dunia bahawa rejim itu bertindak sebagai ancaman. Zaman di mana semua orang mengharapkan Amerika Syarikat menanggung segalanya seorang diri, setiap krisis serantau sedang didorong ke had. Jika pesawat Amerika telah diserang, negara yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika juga perlu bertanggungjawab. Siapa yang bergantung kepada kekuatan Amerika juga perlu membayar. Siapa yang mahu perlindungan daripada Iran juga perlu mengambil bahagian mereka sendiri dalam peperangan itu. Saya Milson Alvis, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.